Puan Yang Dipertua, kerajaan telah memperkenalkan dasar tahfiz negara yang dirangka bagi membentuk suatu suasana yang lebih sistematik, teratur dan kondusif terhadap ekosistem pendidikan tahfiz negara. Kemudian, dasar tahfiz negara 2.0 pula diperkenalkan sebagai suatu bentuk peneguhan terhadap dasar tahfiz sebelumnya serta berusaha menangani isu kebolehpasaran pelajar tahfiz. Perkembangan ini menyaksikan cabang tahfiz dalam negara ini dibentuk dengan strategik bagi memastikan para pelajar lepasan tahfiz tidak terpinggir, bahkan boleh menjadi penyumbang utama tenaga kerja pasaran kepada industri dalam negara melalui tahfiz TVET. Pokok Sena menyokong perkembangan dasar tahfiz negara ketika ini yang menjadi tulang belakang penting kepada institusi tahfiz dalam negara. Namun, wujud kebimbangan terhadap keciciran segelintir institusi tahfiz yang tidak menepati piawaian sebenar yang diharapkan. Bahkan lebih malang lagi menjadi tempat sindiket tertentu mendapat laba. Oleh demikian, Pokok Sena ingin mendapatkan maklum balas Kementerian mengenai beberapa perkara. Pertama, statistik Mahat Tahfiz yang telah berdaftar dan masih belum berdaftar dengan JAKIM. Apa galakan yang dirancang bagi memastikan lebih banyak Mahat Tahfiz berdaftar dengan kerajaan? Kedua, mekanisme kawalan dan penguatkuasaan Mahat Tahfiz selaras dengan garis panduan ditetapkan dalam dasar tahfiz negara. Bagaimana strategi kerajaan supaya Mahat Tahfiz mematuhi piawaian yang ditetapkan? Yang ketiga, pemantauan dan penilaian terhadap silibus dan pengajian tahfiz supaya ia tidak sekadar bersandarkan modul hafazan Al-Quran, bahkan juga silibus lain yang menyeluruh. Hal yang demikian termasuk juga soal kelayakan guru yang mengajar di Mahat Tahfiz berkenaan. Pohon jawapan. Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Alhamdulillah, dasar pendidikan tahfiz negara merupakan dasar yang menunjukkan dalam memacu hala tuju dan memperkasa pendidikan tahfiz di Malaysia. DPTN ataupun dasar pendidikan tahfiz negara mengandungi 5 teras yang berangkumi aspek pemantapan undang-undang, pembangunan model tahfiz, pembinaan kurikulum tahfiz arus perdana, pemekasaan takbir urus dan pewujudan sistem pengiktirafan kepada hufaz dan institusi tahfiz. Kelima-lima teras ini menetapkan 20 strategi dan 32 inisiatif. Untuk makluman Yang Berhormat Pokok Sena, belum lagi ada dasar tahfiz negara 2.0. Yang ada cuma pelan tindakan dasar pendidikan tahfiz negara 2.0. Telah pun dibangun sebagai kerangka tindakan bagi agensi-agensi pelaksana yang terlibat di peringkat persekutuan dan negeri. Sehingga kini JAKIM mendapat sokongan dan kolaborasi yang bersepadu selari dengan hasrat pemerkasaan pendidikan tahfiz negara. Bagi menangani isu pendaftaran institusi tahfiz swasta, DPTN menggariskan di dalam teras pertama, strategi pertama iaitu menyeragamkan dan mengemaskini kaedah penubuhan institusi tahfiz negeri-negeri. Dan teras pertama, strategi kedua iaitu menguatkuasakan pendaftaran institusi tahfiz. Menerusi kedua-dua strategi ini, maka garis panduan penubuhan dan pendaftaran institusi tahfiz telah dibangunkan dan dijadikan rujukan. Ini Yang Berhormat Pokok Sena, garis panduan penubuhan dan pendaftaran. Untuk menyelaras prosedur penubuhan dan pendaftaran institusi tahfiz swasta. Penubuhan dan pendaftaran institusi tahfiz juga turut tertakluk kepada enactment, peraturan dan kaedah yang berkuat kuasa di negeri-negeri dan perlu juga dilihat bersama Akta Pendidikan 1996 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya. Sehingga kini, pelaksanaan DPTN dan garis panduan penubuhan dan pendaftaran institusi tahfiz ini mendapat kerjasama penuh daripada pihak berkuasa agama negeri, agensi persekutuan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri, pihak berkuasa tempatan, Jabatan Kerja Raya dan agensi-agensi berkaitan. PBAN ataupun pihak berkuasa agama telah bekerjasama erat dengan agensi terlibat dan berkepentingan
dengan pendaftaran institusi tahfiz dan terdapat juga pihak berkuasa agama negeri yang melaksanakan mesyuarat jawatankuasa teknikal dengan agensi berkaitan. Menerusi data setakat 2024 dikongsikan dalam sistem maklumat pendidikan Islam Symphony, terdapat 1,263 institusi tahfiz telah berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri berbanding hanya 936 pada tahun 2019. Peningkatan yang ketara ditunjukkan setelah dilakukan program pemutihan pendaftaran dilaksanakan di negeri-negeri. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran terhadap program pemutihan pendaftaran ini, iaitu yang pertama, kekangan kewangan di pihak institusi tahfiz itu sendiri. Yang kedua, kebenaran merancang daripada pihak berkuasa tempatan dengan syarat-syaratnya yang perlu dipenuhi. Yang ketiga, kesukaran institusi untuk memenuhi syarat-syarat penubuhan dan pendaftaran dalam tempoh yang ditetapkan dan kesedaran oleh pengurusan institusi tahfiz itu sendiri. Namun begitu, kita cuba untuk bantu. JAKIM dan pihak berkuasa agama negeri terus komited dalam melaksanakan inisiatif untuk memastikan institusi tahfiz ini berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri bagi menjamin keselamatan pelajar-pelajar dan keseluruhan sekolah-sekolah tersebut. Antara langkah proaktif yang telah diambil, pertama, program pemutihan institusi tahfiz. Yang kedua, perbincangan bersama dengan pihak PBT. Ketiga, bantuan kewangan untuk program pemutihan. Yang keempat, lanjutan pendaftaran dengan syarat-syarat yang telah dilonggarkan, libat urus dengan institusi berkepentingan termasuk pemantauan bersama dengan PBT, PTG, PDRM dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia termasuk pejabat kesihatan daerah. Manakala merujuk kepada mekanisme kawalan, maka mekanisme kawalan dan penguatkuasaan institusi tahfiz adalah tertakluk kepada enactment peraturan dan kaedah yang berkuasa di negeri-negeri tersebut. Selaras dengan garis panduan yang dibangunkan, yang ditetapkan dalam Dasar Pendidikan Tahfiz Negara, kerajaan komited dalam memfokuskan tindakan secara strategik. Selain itu, kurikulum pendidikan tahfiz juga turut diberi penekanan. Jadi kurikulum diberi penekanan di dalam Dasar Pendidikan Tahfiz Negara menerusi teras kedua, iaitu mewujudkan kurikulum tahfiz yang sesuai dan selari dengan pendidikan arus perdana. Jadi JAKIM telah membina model pendidikan tahfiz Malaysia yang terdiri pada 4 division, 4 bahagian, iaitu tahfiz sains, tahfiz turos, tahfiz TVET dan tahfiz intervensi. Bagi mengarus perdanakan pendidikan tahfiz yang lebih holistik dan kompetitif. Manakala bagi peningkatan tadbir urus institusi tahfiz, khususnya pengupayaan guru-guru, teras keempat DPTN menerusi strategi pertama, iaitu mempertingkatkan kemahiran dan keupayaan guru melalui latihan. Seterusnya, bagi mengiktiraf hufaz yang cemerlang dalam hafazan dan akademik, JAKIM menyediakan dana skim pembiayaan hafiz, Alhamdulillah, SPH, sejak tahun 2012 kepada lulusan tahfiz seluruh Malaysia yang berkelaikan. Dikongsikan di sini, sehingga tahun 2023, seramai 1,488 hufaz, Alhamdulillah, telah berjaya mendapat pembiayaan SPH di pelbagai peringkat pengajian dan 397 orang daripadanya telah menyambung pengajian di luar negara, di United Kingdom, di Mesir, Jordan dan Indonesia. Dan strategi kerajaan dalam menjamin laluan hufaz adalah turut mencukupi aspek pensijilan dan pengiktirafan. Ini aspek ini sangat penting sebagaimana yang digariskan dalam teras kelima strategi kedua, memperakukan pencapaian tahap hafazan murid mengikut penguasaan juzuk Al-Quran. Justru bagi memastikan lulusan hufaz memperoleh pensijilan yang diiktiraf, JAKIM melalui Darul Quran telah melaksanakan Sijil Tahfiz Malaysia, STM, sebagai pensijilan yang mengiktiraf hufaz yang telah menghafal 30 juzuk Al-Quran. Sijil ini mula diperkenalkan pada tahun 2011 dan sehingga kini, Alhamdulillah, seramai 2,723 calon daripada seluruh Malaysia telah menduduki STM selaras dengan Dasar Pendidikan Tahfiz Negara untuk menambah baik pensijilan dan pengiktirafan hufaz
STM ini dijenamakan semula kepada Sijil Tahfiz Malaysia 2.0. Dan akhir sekali, pada 2024, JAKIM telah memperkenalkan Sijil Perakuan Hafazan Bertahap. Dan sijil ini mendapat sambutan yang sangat hebat daripada hufaz-hufaz kita sebagai peperiksaan yang terbuka penyertaannya kepada calon-calon yang telah menghafal Al-Quran secara bertahap. Inisiatif SPHB ini adalah selaras dengan agenda melahirkan 125,000 hufaz menjelang tahun 2050. Demikianlah sedikit pencerahan berkaitan dengan persoalan berkenaan dengan tahfiz dan juga dasar pendidikan tahfiz negara. Terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Pokok Sena untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Puan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri di atas jawapan yang diberikan dan langkah-langkah yang sudah dilaksanakan. Cuma apa yang suka untuk saya bangkitkan adalah apakah langkah untuk memperkukuh lunas perundangan bagi memastikan mak tahfiz yang dibangun menepati kriteria sebagaimana yang digaris oleh Dasar Tahfiz Negara. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan berkaitan dengan lanjutan pelajar tahfiz, kerana saya dapat kena pasti ada juga di kalangan pelajar tahfiz yang berjaya menamatkan hafalan ketika usia muda, usia yang masih remaja. Jadi timbul masalah ialah ke mana untuk mereka lanjutkan pengajian atas asas ataupun atas alasan usia yang masih terlalu muda. Terima kasih. Minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Puan Yang Bertua, terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Soalan ada dua bahagian, iaitu pertama berkenaan dengan lunas undang-undang. Ya. Berkenaan dengan lunas undang-undang, kita lihat bahawa berkenaan dengan isu pendidikan tahfiz ini, ia merangkumi beberapa undang-undang yang berkaitan. Namun begitu, terdapat juga enactment yang mengawal sekolah-sekolah agama ini yang terdapat di negeri. Bukan semua negeri yang mempunyainya, tetapi ada beberapa negeri yang mempunyai enactment khas seperti Selangor, enactment pengawalan sekolah-sekolah agama Islam negeri Selangor. Ya, buat pengetahuan Yang Berhormat Pokok Sena, pindaan telah pun dibuat dengan memasukkan penguatkuasaan penutupan atau langkah penguatkuasaan boleh dikenakan kepada institusi tidak berdaftar. Dan ini merupakan di antara satu perkembangan yang baik, iaitu undang-undang bagi mengawal sekolah-sekolah agama ini agar mereka dapat mematuhi semua peraturan dan juga syarat-syarat yang telah ditetapkan. Namun begitu, sekali lagi saya ingin tekankan bahawa ianya perlu lagi juga dibaca dengan beberapa akta yang lain, termasuk juga dengan bidang kuasa agensi-agensi yang pelbagai, iaitu PBT, pihak berkuasa tempatan, dan juga pihak berkuasa agama negeri. Namun begitu, dari aspek enactment pengawalan ini, kita melihat bahawa ada juga perkara-perkara lain yang kita boleh gerakkan, ya, selain daripada lunas undang-undang, kerana kita mengambil maklum bahawa undang-undang ini bukanlah satu-satunya langkah ataupun ubat yang mujarab untuk menyelesaikan isu ini. Kita telah pun melakukan libat urus dengan pihak berkuasa agama negeri dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Selain daripada itu, kita juga menyediakan bantuan kewangan untuk program-program pemutihan dan juga program-program yang berkaitan dengan pendidikan tahfiz ini. Termasuk juga kita juga ada buat pertemuan dengan pengetua-pengetua dan juga sekolah-sekolah agama untuk mendengar dan berbincang apakah yang boleh kita bantu selain daripada menguatkuasakan undang-undang. Kerana kita merasakan bahawa penguatkuasaan undang-undang ini merupakan mungkin langkah terakhir setelah adanya libat urus dan usaha-usaha lain yang dijalankan. Merujuk kepada soalan yang kedua, iaitu berkenaan dengan lanjutan ataupun peluang yang diberikan kepada pelajar-pelajar tahfiz yang muda, yang awal ini. Sekali lagi ingin saya kongsikan, sebentar tadi kita memaklumkan bahawa ramai yang telah pun mendapat
skim yang telah pun mendapat bantuan dan telah berjaya menyambung pengajian di Mesir, di United Kingdom dan beberapa negeri yang lain. Kita akan meneruskan program ini. Cuma kita ada beberapa skim, di antaranya tadi adalah skim CJ Taifas Malaysia, kita ada SPHB, kita ada SPH. Yang ini kita boleh gerakkan dan boleh kita lihat aspek ini untuk menjurus kepada peluang kepada anak-anak yang hafaz dalam usia yang awal. Buat masa ini saya tidak mempunyai maklumat tersebut secara spesifik. Sekiranya ada, kita akan maklumkan secara bertulis. Namun apa yang saya ingin kongsikan bahawa kita punya kerangka, kita punya garis panduan dan kita punya skim yang boleh membantu pelajar-pelajar ini. Sebagai contoh, untuk SPH itu, kalau saya boleh kongsikan SPH yang kita sediakan, yang kita telah memperuntukkan untuk membantu hufaz ni yang mencecah jutaan ringgit bagi membantu mereka dapat membayar yuran dan juga sedikit bantuan kewangan kepada pelajar-pelajar ini. Jadi insya-Allah poin ataupun perhatian yang diberikan oleh Yang Berhormat Pokok Sena itu akan kita pertimbangkan dan kita akan ambil tindakan. Terima kasih. Terima kasih, Betul.